Tadi saya sebutkan, Nabi dulu dia tak perang dengan orang Yahudi. Kalau tuan-tuan kaji sejarah, Nabi tak berapa perang dengan Yahudi. Nabi banyak adakan perjanjian. Dengan Yahudi ni Nabi banyak perjanjian. Kenapa Nabi malas nak berperang dengan Yahudi? Yahudi ni bangsa tak ikut law. Dia dalam peperangan dia tak ikut peraturan Convention Geneva ke apa, dia tak peduli. Dia rasa nak tembak budak, dia tembak je. Daripada zaman Nabi pun begitu. Kalau kita tinjau sejarah, di Madinah ada 3 clan family terbesar orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah. Jumlah mereka ketika itu keseluruhannya dianggarkan lebih kurang 4,400 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Datuk Yusra bin Sabar, Nazir Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Al-Mujahidin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini, kira-kira 3,220 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 19 Disember tahun 2014. Maknanya sudah 8 tahun, 9 bulan, 24 hari. Dan saya yakin tuan-tuan pun tak ingat apa yang saya ceramahkan ketika itu. Masa itu juga Mauludur Rasul, tajuknya adalah Rasulullah SAW sebaik-baik pemimpin pada masa itu. Alhamdulillah pada malam ni dapat kembali kita bertatap muka, dan sekali lagi syarahan kita bersempena dengan sambutan Mauludur Rasul SAW. Hadirin hadirat sekalian, apabila tiba saja 12 Rabiul Awal, kelazimannya di negara kita akan ada sambutan mengenang kelahiran Nabi ini. Malam ini kita berlepas dirilah daripada berbahas atau berdebat tentang boleh atau tidak mengadakan majlis ini. Perdebatan yang tidak berkesudahan, sedangkan orang lain dah maju ke depan. Negara India dah sampai ke bulan, kita masih lagi kelahi berapa hari bulan. Tak dinafikan kalangan yang mempertikaikan sambutan maulid ini ada hujah. Ada premis mereka tersendiri, ada dalil. Sebab ya, sambutan ini hanya diadakan 300 tahun selepas Nabi wafat. Tambah lagi hanya dijadikan sambutan rasmi bagi negara Islam 555 tahun selepas Nabi wafat. Kita juga berlepas diri daripada nak membahas, berdebat bila tarikh sebenar Nabi lahir.
Yang ini ajak berdebat kata 9, 10, 11. Ataupun berdebat perlu ke kita buat sambutan hari kelahiran. Kita tak nafikan ini semua adalah perbahasan-perbahasan yang bersifat sangat akademik. Yang tidak perlulah kita campakkan kepada orang awam untuk nak menentukan. Ya, ada ulama kata 2 hari bulan 8, hari bulan 10, hari bulan 12, hari bulan 17, hari bulan Rabiul Awal pun ada pandangan. Ini boleh rujuk dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibn Katsir misalnya, ataupun kita lihat Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab. Bahkan bukan sekadar tarikh dan bulan lahir Nabi. Tarikh lahir itu, bulan kelahiran pun masih diperselisihkan. Bahkan ada yang dapat mengatakan Nabi lahir pada bulan Ramadan. Ada juga ada yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Safar. Di atas kekusutan untuk menentukan tarikh sebenar inilah menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak mahu mengambil Maulid Nabi sebagai kiraan tahun Islam pertama. Walaupun ada usul ketika itu. Di saat Umar Al-Khattab memerintahkan du'u linnasi syai'an ya'rifunahu min at-tarikh. Kita kumpulkan cilik pandai bincang apakah peristiwa event yang boleh kita jadikan kiraan tahun pertama Islam. Kita bikin kalender kita sendiri. Ada yang mencadangkan, tuan kita guna pakai sajalah kalender Julian yang dah wujud 46 tahun sebelum Masihi. Kita guna pakai, kita standardize seluruh dunia. Tapi Omar kata kita mesti ada identiti sendiri. Kenapa nak pakai yang orang? Banyak usul. Kata Ibn Hajar, kanatil qadayatil lati uttafaqat lahu wa yumta' yu'arrikhu biha arba'ah. Daripada banyak usul, 4 yang terbaik Sayyidina Umar select. Maulidih, wa mab'asih, wa hijratih, wa wafatih. Sayyidina Umar select kelahiran, tahun keutusan, tahun Nabi hijrah, tahun Nabi wafat. Bincang pula dalam jatuhan kuasa kecil. Semua sepakat ambil farajaha indahum ja'ala minal hijrah. Semua setuju tahun baru ambil daripada hijrah. Ada yang protes, ente ni tak sayang Nabi. Ambillah pada Maulid. Apa jawab Sayyidina Umar? La yakhlu wahid minhum minan nisa' fi ta'yinis sana. Bukan saya tak nak ambil, tapi perdebatan bila Nabi lahir tak berkesudahan. Adakah kita expect setiap kali sambut tahun baru umat Islam akan bergaduh? Macam kita sambut Maulid lah. Yang ni buat review konten yang ni kutuk video ni. Bila nak selesai? Ada yang kata, kenapa ente tak ambil tahun wafat Nabi sebagai kiraan? Waktu wafat fa'aradu anhu lima tuwaqti' bi dzikri min al-asafi alaih. Aku kalau ambil tahun wafat Nabi sebagai kiraan tahun 1 Islam, nescaya setiap kali sambutan semua Islam sedih semua. Masuk tahun baru sedih lah. Sebab mengenang kewafatan Nabi. Yang boleh rujuklah perbahasannya dalam Fathul Bari. Jadi kita ambil peluang malam ni memberikan nasihat. Tak payah bergaduh lah. Kita tak payah bergaduh sebab ada kepastian Nabi lahir hari Isnin, itu confirm. Nabi lahir hari Isnin, itu ada dalilnya. Abu Qatadah Al-Ansari cerita pernah Nabi kita ditanya kenapa dia suka puasa pada hari Isnin. Zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu aw unzila alayya fihi. Hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilantik menjadi Nabi. Hari diturunkan wahyu untuk aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setuju Nabi lahir hari Isnin. Itu juga yang pasti ulama sepakat tak ada khilaf Nabi lahir tahun gajah. Itu tak ada khilaf. Kata Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, la khilaf annahu wulida sallallahu alaihi wasallam fi jawfi Makkah wa al-maulidi kana amal fil. Nabi itu tak ada orang petikai dia lahir di Mekah dan dilahirkan pada tahun gajah. Jadi kepada saudara-saudara kita kalau ada di masjid atau di luar sana yang marah kita mengadakan Maulid ni tak sesuai, ataupun sebenarnya dia kata orang tak tahu kita buat Maulid ni bukan menyambut kelahiran tapi menyambut kewafatan, katanya 12 hari bulan tu bukannya lahir tapi wafat. Ini semua sambutan semua ni Syiah. Baiklah kita ginilah, kita ni dah tua-tua tuan-tuan, malah tu nak berdebat dah tua-tua bangka macam ni. Ginilah, pada nak sambut. Bagi kami, tradisi Maulid khususnya di Malaysia tidak terpaku pada hari bulan, tetapi pada bulan. Itu kita dah setuju semua. Sebagai contoh, kita boleh saja menyelenggarakan sambutan Maulid, tak mesti 12 Rabiul Awal. Katalah ada yang allergic dengan 12 hari bulan. Okeylah, kita tak buat 12 hari bulan.
Kita boleh saja bahkan minggu-minggu lepas tu pun okey. Macam kita Masjid Mujahidin malam ni 12 Rabiul Awal. Ya, malam ni masuk 28 Rabiul Awal kalau tak salah kira. Jadi kita tidak mesti pada 12. Macam kita sambut birthday kita kan mesti tarikh itu. Tak. Sebab kita tahu ada khilaf bila nak sambut. Jadi tak payahlah gaduh-gaduh. Bagi kita yang berpegang kepada pendapat mengatakan boleh menyambut Maulid ni, kita pun ada hujah kita. Kita pun ada ilmu, kita bukanlah kita bodoh sangat. Kita pun ada buat pembacaan, ada menengok beberapa dalil yang lain. Bagi contohnya dalam Quran, Allah Ta'ala ada menganjurkan, menyuruh kita, you mesti gembira atas rahmat aku, kurniaan aku, kau mesti gembira. Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Maka katakanlah, dengan kurniaan daripada Allah tu hendaklah engkau bergembira. Itu ada. Ini surah Yunus ayat 58. Adakah gembira tu hanya kerana dapat bonus 2,000? Dah. Atau tuan-tuan punya pencen dapat naik? Tidak. Kita gembira Nabi tu lebih besar daripada bonus belanjawan. Sebab Nabi memberi kita surga. Tanpa Nabi kita masih lagi agama lain. Dulu kan kita orang tua bukan agama Islam. Sebelum tahun 1400, nenek moyang kita semua agama macam-macam. Yang daripada belah Sumatera, agamanya Tantriana Shakta, campuran Buddha sama Hindu. Yang daripada belah Jawa, agamanya Kapitayan. Tak campur agama-agama pagan, agama sembah pokok, macam-macam. Tapi bila Nabi datang, memberi peluang pada kita masuk surga, takkan tak boleh gembira. Jadi kita gembira dengan kelahiran dia. Bahkan tak keterlaluan kita mengatakan Nabi sendiri bergembira atas kelahirannya. Sebagaimana dalil tadi, bila ditanya kenapa tuan puasa hari Isnin, aku lahir hari Isnin lah. Mana dia pun happy dengan kelahiran dia. Jadi masing-masing ada hujah. Yang tak suka sambut pun ada hujah. Kita yang sambut ni ada hujah. Maka apabila semua orang ada hujah, jangan kelahi. Semua orang ada hujah, jangan kelahi. Macam mana nak buat? Datang ke masjid, kita makan je lah ramai-ramai. Jangan kelahi-kelahi. Ada sedia makan kan? Makan je lah. Lupakan yang pasal boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Kita tak payah kelahi lah. Dah tua-tua ni tenang-tenang je lah. Terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payah seketa. Bukankah Maulid kita makan sehidang? Selesai masalah. Datang makan. Sebab itu Maulid di Malaysia wajib 3 perkara. Pertama syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. Tak nak marhaban, tak nak syarahan, no problem. Jom makan saja. Datang makan. Kalau ada, kalau tak ada betul. Tapi Maulid mesti buat makan. Ma'al Hijrah, masjid tak buat makan, orang tak marah sangat. Isra' Mi'raj tak buat makan, orang tak marah. Maulud mesti buat makan. Sebab maulud dengan mulut dekat-dekat. Jadi tak boleh tak. Kurang-kurang mesti ada makan. Hadirin sekalian, pada malam ni saya ingin mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita menelusuri sejarah. Mengapakah sambutan Maulidur Rasul itu dicipta oleh orang dulu? Yang orang sekarang ni marah, oh kenapa buat. Malam ni kita cerita, apa sebab orang dulu create sambutan Maulid ini. Kalau kita menelusuri keterangan sejarah, kenapa disambut? Kata Imam As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi, upacara ataupun majlis memperingati Maulid ini diperkenalkan oleh seorang raja, seorang sultan, iaitu Malikul Mu'azzam Muzaffaruddin Gokbori. Dalam setengah kitab sebut Kukburi, ada yang panggil Kukuburi bin Zainuddin Ali Kucek. Dia digelar Gokbori. Gokbori ni serigala biru. Tuanku ni asalnya dia general kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini zaman dinasti Ayyubiyah lah. Dan dia seorang general yang sangat berjaya sekali dalam operasi-operasi ketenteraannya, menyebabkan Sultan Salahuddin mengurniakan kepada dia satu kawasan untuk dia menjadi raja di situ. Dia memerintah di situ. Dia jadi pemerintah atau raja di Irbil. Bahasa Inggeris panggil Arbels. Itu sebuah kota di sebelah utara Baghdad. Dia kurang 300 km. Dia menjadi sultan di situ.
Dan dia memerintah tahun 1190. Usianya masa tu baru 36 tahun. Dan masih lagi ada beberapa monumen yang legacy dia lah. Menara Muzaffariyah. Itu masih ada sampai sekarang. Dia yang memperkenalkan sambutan Maulid. Memang bukan ulama, bukan itu yang orang marah. Siapa pandai-pandai buat? Tapi kenapa dia buat? Masa dia buat atau punca sambutan dia buat kerana dia melihat umat Islam sedang lemah. Lemah kerana apa? Kerana pada masa itu kita berada pada zaman Crusades. Crusades ni perang salib. Perang salib ni antara perang terpanjang Islam dengan Kristian, 391 tahun. Bermula tahun 1096 sampai tahun 1487. Perang salib begitu sengit antara orang Islam dengan orang Kristian. Jadi kita ada beberapa peperangan. Peperangan besar, peperangan kecil. Ada masa kita menang, ada masa kita kalah. Ada masa win the battle, lose the war. Macam-macam, bergila-gila. Jadi, bila dah ratus tahun perang, kita pun jadi down. Kita pun tak larat lah, tak boleh nak planning. Macam kita jaga masjid, tak boleh nak merancang program lagi dah. Saya nak standby perang. Dia orang pun jadi fed up. Jadi moral orang Islam masa tu agak menurun. Jadi kata Ibn Jauzi, Sultan Zafaruddin ni dia seorang raja yang bijaksana, dia seorang yang gagah dan dia seorang pejuang sejati sebab dia army, general army, dan dia pun meninggal atau mangkat dalam peperangan menentang Mongol di Baghdad tahun 1233 kurang gitu. Jadi dia pun fikir macam mana aku nak naikkan balik semangat orang Islam. Tuan-tuan, kalau kita berada pada kedudukan dia, apa cara nak naikkan semangat orang Islam? Hantar pergi BTN tak ada lagi zaman itu. Buat PLKN, tak ada masa tu. Macam mana nak bagi semangat? Dia kalau orang Islam ni apa yang kait dengan Nabi, dia suka. Jadi dia pun fikir kita kumpul orang, cari satu ulama, tulis maulid Nabi. Lahir Nabi bila, buatkan cerita pensejarahan. Jadi masa tu Ibn Dihya Al-Kalbi rahimahullah dia buat maulid dia, satu buku kitab maulid namanya kitab At-Tanwir fi Maulidi Bashirin Nazir. Dia pun karang buku. Dan Sultan bayar dia 1000 dinar. Dia punya honorarium dia ambil 1000 dinar. Kita tulis. Nanti dalam maulid kita baca ramai-ramai. Dan kata Said Al-Bakari dalam kitab I'anatul Talibin dan juga Ibn Jauzi ada catatkan dalam kitab Mi'atul Zaman, Sultan Zafaruddin dia telah sponsor untuk jamuan, panggil rakyat ni datang ke istana ramai-ramai. Ini direkodkan, dia sediakan 5,000 ekor kambing untuk dijamu. Dia sedia 10,000 ekor ayam. Dia sediakan 100,000 roti mentega. Dia sediakan 3,000 piring kuih. Dan perbelanjaan keseluruhannya 300,000 dinar. Dia panggil semua orang kumpul. Jadi bukan sekadar makan sajalah, baca maulid, selawat, lepas tu panggil penceramah, pancuh pula lagi. Bagi semua semangat. Cari penceramah yang garang-garang je, yang kelakor-kelakor tentu arah, tak semangat pula orang. Cari yang boleh bagi semangat. Dan kebanyakan penceramah disebutkan mereka membacakan ayat surah Al-Fatih, ayat 29. Saya terangkan ayat itu. Nak tengok tuan-tuan semangat tak tengok ayat itu. Kalau tak semangat, cek semua. Dia orang bacakan Al-Fatih ayat 29, hasil dia semua orang semangat balik ke rumah hasah parang. Semua mana musuh, semua semangat berlawan. Walhasil selepas itu ada Battle of Crescent tahun 1987. 7,000 orang Islam berjaya tewaskan kontingen Christian. Kontingen ini dia punya kapla dia, Ksatria Christian Catholic Master of the Ninth Hospitaller, namanya Roger de Moulin, mati terkorban dalam peperangan itu. Selepas itu dalam perang Battle of Hattin tahun 1987 juga berjaya menewaskan tentera Kingdom of Jerusalem, dan akhirnya Jerusalem dirampas kembali ketika itu. Macam mana boleh cipta kejayaan ni? Dia mesti ada satu pencetus, momen pemberi semangat. Masa bila? Maulid. Jadi kita akui maulid ni tak wujud zaman Nabi, zaman sahabat. Mungkin keperluannya tidak ada.
Tapi dalam keadaan umat Islam lemah, berpecah, bergaduh siang malam, musuh semakin menekan, bagaimana nak bangkit balik? Jadi itu yang dia buat. Tadi saya sebut para ulama diminta oleh Sultan Muzaffaruddin baca Al-Fatah ayat 29. Apa signifikannya ayat ini? Ayat ini memberi satu tamparan kepada kita umat Islam. Kalau ente betul-betul umat Muhammad, ini ciri dia. Indikator dia 1, 2, 3, 4, 5. Yang meletakkan ciri ni bukan ulama, bukan Nabi, Allah sendiri. Apa ciri dia? Pertama Allah mulakan ayat ni, Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni utusan aku. Confirm. Jangan ada orang petikai lagi. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Orang-orang yang mengikut dia. Dia tu Muhammad. Siapa? Allah Ta'ala sendiri sebut. Ini Nabi aku. Orang yang ikut dia, apa cirinya? Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Tegas dengan orang bukan Islam. Sini kan terangkan, bukan asal jumpa bukan Islam terajang sepak, tak, bukan itu cara kita. Tegas. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Tapi dengan sesama Islam, saling sayang menyayangi. Berpeluk, bersalam, mesra. Ruhama' ni kasih mengasihi. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Dan kamu tanda yang ketiga melihat mereka itu sentiasa beribadat, iaitu rukuk dan sujud tanpa gagal. Kemudian yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan umat Muhammad itu sentiasa mengharapkan limpah kurniaan daripada Allah. Dan apa yang mereka cari itu diharapkan redha pada Allah. Maknanya Allah nak sebut umat Muhammad ini orang yang bekerja mencari kurniaan Allah. Maknanya pengangguran tidak ada dalam Islam. Orang Islam tidak boleh terdiri daripada kumpulan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak ada kerja, tak boleh. Dia mesti yabtaghuna fadlan minallah. Mesti cari kurniaan Allah. Tapi syaratnya ridwana. Benda tu mesti ridai. Cari rezeki, jual dadah, tak boleh. Itu tak ridai Allah. Scam orang, tak boleh. Itu tak ridai Allah. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Dan kau melihat pada wajah umat Muhammad ini ada tanda orang yang sujud. Saya tidak berniat nak ulas semualah tentang ciri umat Muhammad di dalam ayat ini. Kita cerita satu sajalah pada malam ini, iaitu dalam kita muhasabah. Adakah kita ni menepati ciri pertama ini? Ciri pertama yang Allah Ta'ala sebut, umat Muhammad mesti asyidda'u 'alal kuffar. Dia mesti tegas dengan orang bukan Islam. Tegas dalam arti kata, orang Islam mesti tunjuk kekuatan dia. Dia tak boleh tunjuk dia lemah. Kalau tuan-tuan perasan, dalam Islam, kita sentiasa diminta oleh Nabi berbeza identiti dengan agama lain. Dia tak suka kalau kita sama. Bagi contoh, penukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, antara sebabnya Nabi dia rasa alam sama je Yahudi memandang dia malas. Dia nak identiti dia. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Aku tahu ketika kau asyik memandang ke langit. Aku tahu dalam hati kau bila lah nak tukar ke Mekah. Aku tahu. Dan Allah tukarkan dalam masjid itu. Begitu juga ketika Nabi mengetahui orang Yahudi puasa Ashura. Nabi puasa. Tapi Nabi kata kita jangan sama dengan dia. Kita puasa sehari awal, sehari selepas. Kita jangan sama dengan orang. Kita masih tunjuk kita best lagi. Dia puasa sehari. Kita 3 hari bawah. 3 hari lagi kanan lagi. Sentiasa nak nampak kita lebih. Kenapakah kita ihram? Sunat bagi orang lelaki itu tiba. Kalau pakai ihram tawaf, sunat tunjuk bahu. Apa sebab? Supaya nampak gagah. Ketika orang kafir Quraisy musyrikin melihat orang Islam tawaf masa zaman Nabi, masa tu ihram selubung.
Semua kutuk tengok orang Islam. Sampai pada Madinah jet lag, demam pada muka. Demam semua. Tu selubung. Sampai ketika Nabi, kata ini mana boleh jadi kata kita demam. Buka sikit, tunjuk masa. Ada urat-urat betul tu dia tunjuk. Itu yang kita tunjuk tu. Itu tuan-tuan yang banyak lemak, segan nak tunjuk. Tapi kalau ada sadu-sadu tu, urat berkatah ni. Tak ihram tu, pijik lagi tangan. Timbul pula sini lagi. Nampak kuat. Kenapa sembahyang Jumaat, sembahyang raya? Sunat pergi jalan lain, balik jalan lain. Supaya orang-orang bukan Islam tengok, ramainya orang Islam pergi sembahyang, tadi jalan. Balik kan, padahal kan tulis je sebenarnya. Hak tak sembahyang, belambak lagi. Kita nak tunjukkan kita ni hebat. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kata Nabi, kita dengan orang bukan Islam mesti tunjuk kita kuat. Sama ada dari segi harta kita, diri kita, percakapan kita, mesti nampak kita best. Hadis riwayat Abu Daud. Baik itu dulu zaman Amr al-As radhiyallahu anhu. Amr al-As ni dulu dia jadi gubernur di Mesir. Mesir ni negara bercampur. Kristian ada, Islam ada, semua ada. Dia sebagai gubernur, wakil kepada Umar Al-Khattab. Satu hari datang sekelompok penganut Kristian, padri dia apa semualah daripada gereja di Alexandria, Iskandaria. Datang jumpa dia di Kairo, di Fustat, Old Cairo. Dia nak mengadu kepada gubernur tentang masalah dia orang punya tempat sembahan di Iskandaria, patung Jesus Christ pecah. Ada macam vandalisme lah, budak-budak muda ni agaknya remaja jahat, nakal, baling batu pecah muka Jesus tu. Jadi dia orang mengadu tentang masalah vandalisme dan minta ganti rugi lah. Jumpa dengan Amr. Kata, okay, no problem. Kita negara Islam, kita tak ada masalah. You nak bina tempat sembahyang you, kita apa? Kita rakyat, kita bagi, tak ada masalah. Okay, lulus. Berapa? Lulus. Tiba ketua rombongan padri ni beritahu, Tuan Gubernur, kami ucap terima kasih lah kerana meluluskan bajet. Cuma kami ingat kita kena fair and square. Ketika patung tu dibuat, orang baling pecah hidung dia. Jadi boleh tak kami nak minta keadilan juga? Boleh nak buat satu patung gambar Muhammad? Biar budak kami baling pula lah, bagi pecah hidung dia. Adil sikit tu. Kalau tuan-tuan jadi macam mana nak jawab? Amr al-As dia kata begini, saya tak ada masalah, cuma beginilah. Dia keluarkan pedang dia, tuan ambil lah pedang saya. Tuan ambil pedang saya ni, kerat hidung saya. Tak payah pecahkan hidung Nabi saya, kerat hidung saya tak ada hidung, tak apa. Kerat lah. Tak kerat, tuan-tuan. Tak kerat. Hidung Arab mancung, boleh lah ulu-ulu. Hidung kita puas nak gedek-gedek. Hidung jamu madu dia belah dua. Jadi ini ketegasan. Kita bukan bergaduh, asal jumpa pukul, zaman muda, bukan asal tumbuk cari Cina, tumbuk. Dah, itu zaman muda. Kita dalam frame lakum dinukum waliyadin. Mu gamamu, aku gama. Kita ada hormat menghormati. Tapi maaf kalau kita kata ini dulu lah. Dulu. Berdasarkan sejarah, selepas tumbangnya Khalifah Islam di Turki tahun 1924, orang Islam dihina di mana-mana. Teringat saya satu sejarah tahun 1881, Khalifah Abdul Hamid yang kedua. Dia ni kerajaan Turki Utsmania, Khalifah. Dia pernah berjaya menghentikan pementasan teater yang mana naskah teater itu menghina Nabi dan Zainab binti Jahash. Dia di Turki, dia boleh haramkan tu di Perancis. Zaman dulu. Tuan-tuan sekarang boleh buat gitu. Tak ada orang nak layan kau. Setakat cakap PBB ke boleh-boleh lah. Tapi tak ada orang layan pun. Masa tu Perancis, dia merancang untuk nak mengangkat naskah teater yang diambil daripada karya Voltaire. Voltaire ni seorang pemikir Eropah yang mana dalam
naskah itu memang menghina Nabi. Maksud tu drama tu bertajuk La Fanatisme au Muhammad le Prophète. Muhammad dan kefanatikan. Dia punya tajuk dia. Di samping naskah itu mencaci Nabi, dalam naskah itu juga menghina Zaid bin Harithah dan juga Zainab binti Jahash. Tapi dia tak guna nama Muhammad, tak guna nama Zaid, nama Zainab, dia pakai nama Sa'id and Palmyra. Sa'id and Palmyra. Voltaire tulis karya ni lama dah, tahun 1736, dipentaskan tahun 1741, tapi 1881 orang nak angkat balik naskah ini. Dan pementasan itu bukan buat di Turki pun. Pementasan itu buat di Perancis. Apabila Sultan Abdul Hamid Turki mendapat cerita itu, mendapat berita itu, dia keluarkan arahan kepada pemerintah Perancis melalui dutanya di Paris, hentikan pementasan drama itu, dan dia memberi amaran tindakan politik yang bakal dihadapi oleh Perancis kalau dia meneruskan pementasan. Dan kerajaan Perancis, Paris, mengambil tindakan menghentikan serta-merta. Tak berani Perancis. Apabila Perancis tak boleh buat, kumpulan teater ini pindah pergi England. Seberang sajalah dia pergi ke England. Dia beralih ke England untuk buat pementasan yang serupa. Sekali lagi Sultan Abdul Hamid keluar surat kepada England. England ada raja, dia peduli apa? Aku raja, dia raja, aku raja juga. Dia beri amaran kepada England, jangan pentahkan. Tapi England ni dia ada action sikitlah, Big Brother mentality kan. England tolak arahan daripada Sultan Hamid dengan alasan tiket dah dijual dan pembatalan pementasan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan atau freedom of speech, freedom to express, dan macam-macam freedom lagi lah. Jadi perwakilan Osmaniyah di London ketika itu memberi kata dua kepada England, memberi amaran bahawa walaupun Perancis itu adalah negara yang mengamalkan kebebasan, tapi mereka juga mengharamkan pementasan drama itu. Tapi England kata tak, ini untuk rakyat kami tak perlu ikut telunjuk siapa-siapa. Setelah dengar jawapan itu, Sultan Abdul Hamid memberikan kata dua. Saya akan mengeluarkan perintah kepada seluruh umat Islam mengumumkan bahawa England sedang menghina dan menyerang Nabi kami. Saya akan kobarkan jihadul akbar, jihad terbesar sekali. Ketika dia buat isyarat itu, Britain serta-merta membatalkan program teater tersebut. Takut kan? Saya nak ceritanya zaman dulu orang Islam ni orang takut lagi. Cakap kita bolehlah masih didengar. England tuan-tuan boleh dengar cakap kita. Tapi maaf, hari ini kita bukan lagi umat yang digeruni. Walaupun jumlah kita ramai. Apa tanda burung perempat dalam semak mati tertindih? Apa tanda kiamat dekat? Muslim banyak tapi macam buih. Banyak tapi macam buih. Kita buih ni benda tak kekal. Buih di lautan, pukul ombak ke tepi pantai, lepas tu hilang. Begitu sajalah. Pada malam ni kita bukanlah nak memprovokasi supaya kita bangun buat keganasan dengan agama lain. Tidak. Sebab agama kita agama paling toleran sekali di dunia. Tidak ada agama yang paling toleran sekali. Pertama, macam mana kita tak kata kita paling toleran? Tuan-tuan, Allah sendiri beri amaran pada kita, jangan hina agama orang. Mana nak dapat toleransi ni? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan jangan kamu maki sembahan-sembahan orang lain, kerana nanti mereka akan maki Allah tanpa pengetahuan.
Kita tak dibenarkan tuan-tuan pergi kat tokong ke kuil ke, lalu kat pokok besar tempat sembahyang kita hina kutuk. Tak dibenarkan. Ini boleh rujuk surah Al-An'am ayat 108. Allah tidak benarkan. Tapi bukan maksudnya kita ni dalam agama kita lakum dinukum waliyadi. Mu aku dalam hal agama. Tapi dalam maksudnya kita ni tidak menghina agama orang. Itu bukan cara kita. Bahkan kalau kita seorang pemimpin pun, datang orang bukan Islam minta peruntukan nak buat tempat ibadat mereka pun mesti kita santuni dulu. Sampai begitu. Hatta nak merampas tanah pun, orang bukan Islam dah duduk situ walaupun itu tanah kerajaan apa semua, kan ada kaedah fiqh ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan berkaitan Maulid Rasul pada malam ini. Kami mohon izin daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang kepada saya menapihkan huraian pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita bercerita tentang bagaimana antara ayat yang dibacakan ketika sambutan pertama Maulid Rasul dulu adalah surah Al-Fatah ayat 29. Disebutkan dalam ayat itu tanda seorang itu umat Nabi asyidda wa'alal kufar. Dia tegas, digeruni, disegani, dihormati oleh orang bukan Islam. Jadi kalau kita tanya diri kita pada hari ini, maaf kita katakan bahawa tidak ada lagi penghormatan kegerunan daripada orang lain kepada kita. Tapi ini bukan bermakna kita kalau jadi orang Islam kita mesti nak lawan semua bukan Islam, kafir apa tak. Bukan, cara itu bukan. Agama juga tak mengajar. Jadi kita beritahu sembahan orang pun kita tak benarkan hina. Tapi kita tegas daripada segi benda-benda bersifat mengganggu urusan agama misalnya. Tapi dari segi keadilan manusiawi itu agama Islam paling toleran sekali. Tadi saya cerita tentang Amru al-As. Amru al-As dia cadang nak buat masjid baru di Cairo. Jadi dia pun panggil pejabat tanah, PTG apa semua, cari tanah kerajaan yang strategik. Dapatlah dalam pelan jumpa. Pergi survey, tengok ada rumah Yahudi. Rumah Yahudi. Yahudi tu dah duduk dah 3 generasi lah. Jadi dia orang pun beritahu pada Yahudi ni, pakcik ni kerajaan ambil balik tanah ni, nak buat masjid. Pakcik kena pindah. Pakcik kata, apa aku nak pindah pula? Aku dah, ni cucu dah duduk sini. Kerajaan banyak tanah, buatlah tempat lain masjid. Apa sini nak buatnya? Yahudi kan? Jadi, geng-geng PTG tak apalah, tak nak pindah. Kami report je dalam surat tindakan. Pakcik ni tak nak pindah. Amru al-As kata, bagi notis. Suruh pindah masa 2 minggu. Sampai 2 minggu, tak pindah. Buat keras gitu. Sampai Amru sendiri datang tengok, apa tak nak pindah? Kami dah duduk berapa lama sini tuan. Tuan buatlah tempat lain. Cuba ada ihsan sikit dengan rakyat bawah. Orang susah pun mesti ni suruh pindah. Kata Amru, by right dari segi law saya boleh ambil tanah ni tanpa bayar apa-apa tau. Tapi saya nak ada ihsan, saya bayar awak ganti rugi pula lagi. Patut kami tak payah bayar. Yahudi jawab, bayar ganti rugi pun kami tak nak pindah. Apa tak nak pindah pula? Kamu pun ganti rugi. Walau diganti itu tak rugi. Kami tak nak. Kami nak ganti untung. Cakap banyak tu Yahudi ni. Amru kata begini, aku bagi kau 2 minggu lagi. Tak pindah, aku langgar. Orang nak buat masjid, bukan buat rumah rasmi. Menteri yang ada buat masjid. Amru balik. Yahudi kata, oh, ini Amru banyak Dia ingat dia besar. Dia ni baru benar lah. Atas dia ada lagi bos besar. Umpama kita menteri besar, atas Perdana Menteri. Soalan begitu. Aku nak jumpa Umar Al-Khattab. Dia punya bos, Perdana Menteri dia. No, duduk Putrajaya. Bukan Putrajaya, duduk Madinah. Aku nak pergi ke Madinah, aku nak mengadu dengan bos dia. Cakap banyak. Yahudi ni pun pergi ke Madinah. Zaman itu daripada Mesir, pergi Madinah. Berapa hari nak pergi? Ni ada masa 2 minggu lagi sebelum kena sodok. Sampai di Madinah, cari pula mana Umar Al-Khattab. Tak kenal pula Umar. Zaman itu mana ada gambar
menteri dinding gambar, kita mana kenal. Zaman tu Facebook tak ada. Dia mau dengar cerita, mak tak tahu mana rupa orang ni. Cari, tanya orang, mana istana Khalifah? Khalifah mana ada istana ni? Sudah. Pejabat-pejabat kat sini tak ada? Tak ada. Yahudi ni jalan lagi. Tanya lagi, macam mana nak kenal Khalifah? Dia ni macam mana orang? Dia ada escort, bodyguard, dia fikir benda ke? Tak ada bodyguard dia anak yatim. Suka ikut dia, budak-budak kecil. Lain macam pemimpin gini. Dia apa pakaian rasmi dia kalau saya nak kenal? Sebab sini semua orang pakai jubah. Saya payah nak beza. Dia ada baju rasmi ke? Selempang ke? Ada sangkut bintang ke? Sepapan sini ke? Ada tanda-tanda? Tak ada. Dia pakai jubah kain guni. Kacau betul. Cari lagi. Jumpalah satu orang duduk bawah pokok. Cik Tumpan tanya, saya ni nak mencari Khalifah Umar. Saya Yahudi. Datang pada Mesir. Kamu nak buat apa jumpa dia? Banyak cerita lah. Cik tolong tunjuk. Yalah mana saya nak cari dia. Dia ni payah betul lah nak jumpa dengan rakyat. Kita datang pada jauh. Masa yang datang dia tak ada pula. Takkan appointment lah. Macam-macam alih menteri begini. Rupa yang duduk bawah pokok. Saya lah Umar. Umar duduk bawah pokok. Ini Khalifah duduk bawah pokok. Berehat gitu. Tak ada gaya langsung. Bodyguard pun tak ada. Pakcik awak datang pada jauh. Apa hal? Tuan dia nak mengaduan ni Gubernur Tuan Amrul Alam. Dia suruh saya pindah. Saya dah duduk 3 generasi dia. Agak-agak lah nak buat masjid. Carilah tempat lain. Jadi kata Umar begini. Pakcik nampak tengah padang pasir tu ada tulang-tulang unta. Ambil satu bawa sini. Dia pun ambil tulang. Bagi ke Umar. Umar keluar pedang. Dia buat garisan atas tulang. Sas. Pakcik ambil tulang ni bawa balik ke Mesir. Tunjuk ke Amru cakap saya kena salah. Yahudi tu tengok tulang. Tuan, saya datang ke sini daripada Mesir berhari-hari nak sampai tuan. Takkanlah surat sekeping pun tak ada. Menek sikit tenyih ke apa. Buat habis baik ke apa yang patut. Sila pertimbang ke apa ke. Saya bawa balik tulang gini. Siapa nak percaya tuan? Pakcik, saya kenal pegawai saya kenal saya. Bawa balik, kisah lah. Yahudi ni keliru. Betul ke boleh bawa balik macam ni? Bawa balik. Sampai di Cairo, pergi pejabat Gubernur, beritahu guard, aku nak masuk, jumpa dengan bos engkau. Aku bawa balik pada Madinah. Jadi, pegawai khas beritahu, tuan, pakcik Yahudi nak pindah tu, dia nak jumpa tuan. Apa hal dia nak? Tak tahu tuan. Dia kata, dia bawa balik Madinah tuan. Madinah? Umpama dengar Putrajaya. Seolah begitulah kalau orang pejabat kerajaan. Putrajaya. Dia bayang KSU, TKSU semualah. Dah ambil tindakan. Panggil dia masuk. Masuklah Yahudi ni. Tuan, saya bawa balik daripada Madinah. Jumpa dengan Amir Mukminin tuan. Saya cerita semua dah masalah. Lepas tu, ni dia kirim kepada tuan. Amrul tengok tulang menggigil. Terduduk dia. Gigil. Yahudi ni lagi keliru. Apa hal orang Islam ni? Yang ni bagi tulang. Yang ni dapat tulang menggigil. Aku 4 hari bawa tulang ni nilai. Tak ada hal. Apa hal dia? Kenapa tuan? Awak kamu begitulah pakcik. Sikit-sikit Putrajaya, sikit-sikit Putrajaya. Benda boleh bincang kan? Amal sikit Madinah, sikit Madinah. Benda boleh bincang. Tak apalah. Tak payah pindah. Duduk di situ. Takkan mudah kan tuan? Tak apalah duduk je lah. Tak, saya pun nak tahu juga macam mana tuan boleh tahu tu arahannya. Saya tengok garis luar je. Ini Big Boss dah bagi warning sama saya. Wahai Umar, berlaku jujur dan luruslah dengan pakcik ini kerana dia rakyatmu. Kalau kau tak boleh berlaku jujur dan lurus pada dia, aku akan luruskan kau dengan mata pedang aku. Jadi pada saya cek sakit, tak apalah pakcik duduk je lah situ. Saya cari tanah lain. Pakcik tu kata, tuan sekejap. Saya tak sangka pula begini jadinya. Inilah tuan. Saya ni Yahudi. Dapat keadilan ni? Dapat, kata Amru. Confirm saya ni Yahudi saya ni. Dapat. Tak payah pindah tuan. Tak payah.
Tak apalah tuan, saya kagum pula dengan orang Islam. Mulai hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Masuk Islam pak cik. Masjid Amru tu sampai sekarang ada. Tuan kalau pergi Kairo, cari Masjid Amru Al-As. Dibina tahun 1942, dah usia 1300-1400 tahun umur masjid itu. Masjid Amru Al-As. Dia punya imam besar dia Syekh Jibril. Syekh Jibril yang datang ke Malaysia setiap kali Ramadan, ada imam di situ. Masjid Amru itu tapak tanah Yahudi. Saya bawakan cerita ni nak menggambarkan toleransinya kita. Mana kalau orang bukan Islam kata kita ni jahat ke, teroris ke, dah, agama kita tak pernah ajar. Tak pernah ajar. Kita paling baik. Bahkan dalam Quran, ni saya cerita Quran, dalam Quran sendiri menyebut kita dengan orang Kristian itu pun adalah satu hubungan yang rapat. Satu hubungan yang rapat. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Allah Ta'ala jelaskan, sesungguhnya kamu akan dapati yang paling keras bermusuh dengan orang beriman adalah orang Yahudi. Itu Allah Ta'ala clearkan. Yang paling keras benci ke kita Yahudi. Confirm. Titik. Tak perbincangan lagi. Tapi di bawahnya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissiina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Dan kamu akan dapati orang bukan Islam yang paling dekat dengan kamu, yang paling kasih mesra dengan kamu adalah orang Nasrani, orang Kristian. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Sebenarnya kita dengan orang Kristian dapat. Kita dengan Yahudi, Yahudi benci kita. Yahudi ni kita sayang ke dia, boleh menyampah ke kita. Tapi sekarang kita dah melebarkan pemusahan. Padahal dengan Kristian tu rapat. Tapi kita kelahi dengan dia, dia pula berkawan dengan Yahudi pula sekarang. Rugilah kita. Patutnya kita bina perikatan dengan dia. Sebab Yahudi benci ke Islam, dia pun benci ke Kristian juga. Kan tuan-tuan tengok dalam video orang Kristian pikul salib, ludah dia orang Yahudi. Pui, ludah salib tu. Dia tak suka. Kita tak ikut strategi yang telah diaturkan. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, hubungan rapat Kristian dengan Islam dah dibuktikan sejak zaman awal dakwah Nabi lagi. Iaitu ketika Nabi nak hijrah yang pertama, ketika dapat penentangan daripada Quraisy Mekah, Nabi mencadangkan supaya sahabat pindah ke Habsyah. Rajanya bernama An-Najasyi yang sangat kuat anutan Kristian di ketika itu. Jadi inilah agama kita. Agama kita sangat baik dengan orang. Bahkan dalam agama kita mengajar, ada 3 jenis kafir kita haram bunuh. Haram bunuh. Walaupun dia kafir. Pertama, kafir zimmi. Kafir zimmi ni orang kafir yang membayar jizyah yang kita pungut setiap tahun sebagai imbalan, sebagai bayaran mereka tinggal di negara Islam. Cukai dan sebagainya lagi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Siapa mu'ahad? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa in rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Siapa bunuh kafir mu'ahad, dia tak akan dapat cium bau surga. Sedangkan bau surga itu boleh dicium perjalanan jarak 40 tahun. Ini hadis Bukhari. Siapa kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad ini adalah diplomat yang duduk di negara kita, yang plate merah DC. Tuan-tuan tak boleh langgar tentu arah tu. Dia bukan sekadar kekebalan diplomatik, tapi dalam Islam haram dibunuh. Walaupun dia adalah duta negara yang kita tak suka. Tak boleh bunuh duta, tak dibenarkan. Sebab itu insiden pembunuhan duta yang pernah berlaku, duta ada yang ditembak di Turki apa semua, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tak membunuh duta. Hatta zaman Nabi pernah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni mengaku jadi Nabi. Dia hantar 2 orang duta dia, utusan dia untuk jumpa dengan Nabi, buat rundingan. Berunding. Nak buat kerajaan percampuran. Punya action Musailamah. Dia boleh ajak Nabi buat kerajaan dia gabungan, muafakat.
Musailamah al-Kadzab. Dia hantar utusan. Nabi ni layan. Apa cerita? Bos kami ajak bundel lah. Sebab Musailamah masa tu, pengikut dia dah ada 40,000 orang. Dia action masa tu, tuan-tuan. We got numbers, you know. We got numbers, legitimate. Dah main play. Jadi dia got numbers, ajak bincang. Nabi layan je lah. Sambil tu Nabi tanya, dua orang utusan ni, ente percaya ke Musailamah ni? Akidah dia macam-macam. Dapat ayat lah, wahyu macam-macam. Dia punya utusan dia boleh dakwah pula pada Nabi. Oh, inilah ajaran paling benar. Inilah yang paling sesuai dengan aspirasi orang muda-muda. Ajaran tuan bawa ni old school dah, orang tak pakai dah. Kita nak kena progresif yang lebih baru. Dia sekolah ke Nabi pula. Ketika itu apa Nabi bagi kata-kata kepada utusan ni? Amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a'naqahuma. Demi Allah, kata Nabi, kalaulah bukan kerana saya pegang kepada prinsip duta tak boleh dibunuh, nescaya tadi dah saya kerat leher. Wah, jauh sungguh. Awak boleh tikai saya. Hadis Abu Daud. Itu duta mulut celupa tu. Nabi tak ambil tindakan. Yang ketiga, kafir kita tak bunuh. Kafir mustakmal. Kafir mustakmal ni orang kafir yang dapat jaminan keamanan daripada kita. Contohnya, dia suaka politik misalnya. Dia daripada Korea Utara ke, lari daripada presiden dia misalnya, tak tahu mana nak duduk di sini, dapat suaka politik di sini, di Damansara Utama ini. Tiba datang pula kita, bunuh pula dia. Tak boleh. Sebab dia dalam keamanan perlindungan kita. Baik itu, melihat kepada senario semasa. Kalau kita lihat sekarang ni, bermula 7 Oktober yang lalu, kita tahu peristiwa yang sedang terjadi iaitu kepulangan Hamas di Gaza telah pun melancarkan serangan yang dinamakan Amaliyat Tufan Al-Aqsa ataupun Operation Al-Aqsa Storm. Operasi Taufan Al-Aqsa yang dilakukan ke atas penempatan haram Israel. Dan serangan ini memang memberi kejutan yang sangat besar kepada penduduk Israel. Sebab mereka tak sangka kita boleh buat satu serangan yang sangat mengejut. Sebab dia orang memiliki intelijen yang sangat hebat. Mossad, dia ada riset tentera macam-macam. Tak dapat nak mengesan. Naik paragliding ya tuan-tuan. Pakai parachute je. Bukan pakai drone, pakai apa. Sampai media antarabangsa menggunakan istilah berita unprecedented. Mana serangan-serangan itu unprecedented. Unprecedented ni maknanya never done or never known before. Tak pernah tahu, tak sangka, tak jangka. Unsankerable. Elemen kejutan. Alhamdulillah di negara kita, di peringkat persekutuan, semua ahli parlimen, tak kira latar belakang blok kerajaan ataupun pembangkang ke yang kecuali ke, semua sepakat menyatakan solidariti dengan Palestin. Kita boleh teliti ucapan-ucapan Hansat Muada daripada Indra Mahkota, daripada Ledang, daripada Muar, daripada Macang, daripada Kinabatangan, Ipoh Timur. Semua sepakatlah. Blok mana pun, semua bersolidariti dengan Palestin. Dan hari ini pun Parlimen, masa itu Parlimen menerusi Kementerian Luar, menubuhkan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Dan masa itu menyalurkan bantuan 1 juta serta-merta. Hari ini tambah pula 10 juta lagi. Dan umum Parlimen tadi, target sumbangan daripada swasta apa semua, JLC, jangka dalam 100 juta lah target. Ini semua dalam Parlimen, mana ada Hansat. Masuknya di peringkat istana pun, Borderi Tuanku Agung, Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa bin Shah, juga dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan sendiri oleh Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara, Major General Datuk Zahari, juga Tuanku menzahirkan sokongan dan solidariti bersama dengan Palestin. Dan Tuanku menitahkan supaya Masjid Surau mengadakan solat hajat, doa selamat. Termasuk kita di Selangor, sembahyang maghrib tadi kita pun buat kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Sebelum Jumaat kunut nazilah. Bagi tuan-tuan jangan kunut nazilah, kunut subuh tak buat pula. Subuh tak bangun, agak kunut nazilah lebih. Awak supaya subuh dah nak suruh Palestin. Letih. Yahudi dalam badan nak buang dulu. Contoh saja, contoh. Cuma kita, ini perkongsian untuk menambahkan knowledge. Kita jangan pukul rata istilah Israel,
Bani Israel, Yahudi, Zionis, dia lain-lain. Dia bukan benda yang sama. Tidak sama. Israel itu lain. Israel ni nama gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Itu Israel. Itu ada yang kata maksud Israel tu adalah Habibullah, kekasih Allah, Israel. Dan perkataan Israel ni banyak kali digunakan di dalam Al-Quran. Digunakan dengan istilah Bani Israel. Itu merujuk kepada bangsa Israel atau anak-anak dan juga pengikut Nabi Yaqub yang beriman. Dan ada juga di kalangan mereka yang kufur pada ajaran Allah. Jadi itu istilah Israel. Dia ada pula Bani Israel, lain lagi. Bani Israel adalah anak dan keturunan Nabi Yaqub. Dia ada 12. Yusuf and adik-beradik lah. Dan daripada 12 inilah yang berkembang dan menjadi Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf. Jadi nama Bani Israel ini digunakan sampailah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu Bani Israel. Kemudian ada pula istilah Zionisme atau Zionis. Zionis ni dia asal daripada perkataan Bukit Zion. Bukit Zion yang merujuk kepada tapak paling suci dalam agama Yahudi. Mereka percaya di Bukit Zion itulah tapak sebenar terletaknya Temple of Solomon ataupun Haikal ataupun Kuil Sulaiman. Dan tapak itu sekarang betul-betul di Dome of the Rock ataupun Qubatus Sakhra yang merupakan sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa. Jadi itu yang Zionis. Dia dalam kepercayaan Yahudi itu dia ada benda-benda suci dia lah. Kitabnya, dia ada kotak sucinya, dia ada bukit suci. Dia bukit dia satu Bukit Zion, satu lagi ada bukit satu lagi saya tak ingat nama. Tapi bukit tu kalau sebut ada di mana, tuan-tuan pun jadi terkejut pula. Rupa bukit tu ada di negara kita. Tu payah betul ya. Lepas tu Yahudi dia nak sangat datang Malaysia. Nasib baik dalam pasport. Tak boleh, dia tulis tak boleh Yahudi masuk. Kalau tak dia orang nak sangat. Sebab dia katakan tapak suci mereka ada juga di negara kita. Ada di mana? Lain tahun lah kita ceramah tuan-tuan. Panjang nak cerita kan, hilang cerita Israel, Palestin kita jadi cerita Yahudi pula malam ni. Cuma kalau nak bagi clue, tuan-tuan nanti Google saja nak cari Mount Ophir. O-P-H-I-R. Tak tahulah kat mana, teka lah kat mana. Kan panjang cerita je. Mount Ophir. Ophir ni sangat signifikan di dalam ajaran Yahudi. Tuan-tuan sekalian, Yahudi ni dia bangsa yang memang bangsa yang dimurkai Allah. Bukan kita nak hina dia, tak. Tuhan memang tak suka dia. Dalilnya tiap-tiap hari kita baca dalam sembahyang, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub itu. Tiap-tiap hari kita baca. Ghairil maghdub. Maghdub tu golongan yang dimurkai. Ulama bahas. Bila kita doa, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus seperti mana jalan yang kau pernah beri pada orang yang kau kurniakan nikmat. Jangan tunjukkan kami jalan orang yang kau murkai. Siapa golongan yang kau murkai ni? Sahabat tanya kepada Nabi. Kata Adi bin Hatim, innal yahuda maghdubun 'alaihim wa innal nasara dullalun. Qala qultu fa inni ji'tu musliman. Qala fara'aitu wajhahu tabassatu faraha. Sesungguhnya orang-orang yang dimukai itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Maka jawablah, aku adalah orang Islam. Maka kami, kata Adi, melihat wajah Nabi berseri-seri kerana gembira. Hadis riwayat Tirmizi. Kenapa Allah Ta'ala sangat murka kepada orang Yahudi? Pertama sekali Yahudi ini, dia tahu kebenaran Nabi dan Al-Quran, tapi mereka menentang baginda siang. Itu satu. Dan yang kedua yang paling tak boleh terima, mereka ni hobi masa lapang membunuh Nabi. Hobi masa lapang membunuh Nabi.
Kalau Nabi dia bunuh, setakat orang Palestin dia siku gitu tentu. Nabi dia bunuh. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Maka Yahudi itu disebabkan mereka kufur dengan ayat Allah. Maknanya mereka tolak agama Islam. Dan yang kedua kerana mereka itu membunuh Nabi tanpa alasan. Surah Ali Imran ayat 112. Kata Imam Jalaluddin, orang Yahudi sepanjang sejarah mereka bunuh 43 orang Nabi dan 170 orang pengikut-pengikut Nabi. Berdasarkan riwayat Abu Ubadah daripada dalam Musnad Al-Firdaus, Bani Quraizah bunuh. Bani Quraizah ini salah satu klan dalam Yahudi. Dia bunuh 43 Nabi waktu siang, waktu malam bunuh 112 orang pula pengikut Nabi pada malam. Siang bunuh bos, malam bunuh sulit bos. Itulah kerja. Sulit greba, pegawai khas, semua dia bunuh habis. Kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Yahudi ini bunuh 300 orang Nabi dalam sehari. Dan antara Nabi yang terbunuh di tangan Yahudi, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria. Ini antara. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita cerita benda jadi, tuan-tuan dah nampak dia punya peta yang besar tentang apa yang sedang berlaku sekarang. Sebab itu kita melihat dalam sejarah, Nabi SAW, dia tak suka perang dengan Yahudi. Dia tak suka perang dengan Yahudi. Kenapa orang Islam tak nak perang dengan Yahudi? Sebab Yahudi ni bangsa yang mengelak. Saya tak tahu orang Kuala Lumpur cakap apa. Mengelak ni dia selalu tak ikut law. Macam kita nak ajak orang tumbuk, jom kita tumbuk. Apa dah siap, apa panas-panas badan sikit, tumbuk lah. Tumbuk. Dia tak, kita ajak dia tumbuk. Dia dukung anak dia dukung anak kita. Kita nak tumbuk macam mana? Sudah langkah ni. Dia suka menggunakan orang lain. Ataupun kita bergaduh dengan dia, dia pukul anak kita. Dia tak pernah berdepan. Dia akan mencari mangsa lain. Kalau dia mengamuk semua. Dia bergaduh dengan Hamas misalnya, tembok universiti. Tak ada kena mengena universiti itu dengan Hamas. Universiti orang nak combo dah bulan 9. Bulan depan. Tak boleh nak combo. Dia presiden dia begitu. Sebab itu dalam sejarah, Nabi tak didapati berperang dengan orang-orang Yahudi. Dia banyak perang orang musyrikin. Sebab itu apabila serangan ini yang Hamas ni memang lain daripada lain. Sebab selama ini sejak mula perang Israel Gaza tahun 2008 yang aktif lah dia bergaduh, Gaza kebanyakan masanya berada pada posisi defensif. Kalau skripnya standard lah, Israel lancar serangan udara, Gaza berdil balik. Datang Mesir jadi pendamai, orang Malaysia macam biasa boykot McD, Starbucks, kecam Facebook, Menteri Pertahanan Mesir, Yahudi. Macam tu lah. Orang Malaysia tu kerja kita tak tahu. Serban memang ada dalam mari, standby. Gaduh pasang balik. Bersih. Dah reda esok, Starbucks semula. Dan itulah selama 15 tahun, ulang-ulang. Israel lancar serangan udara, Gaza berdil balik, datang Mesir jadi pendamai, kita pun boykot sana sini. Itu yang berlaku tiap-tiap tahun. Jadi kita pun dah tak perasan benda itu berlaku. Tapi apa yang berlaku baru-baru ini sangat unprecedented. Sebab kali ini Hamas pula melancarkan serangan ofensif dan berjaya pula menembusi kawasan ataupun kawasan yang di bawah kawalan Israel. Memang bagi orang yang cinta damai, dia tak suka dengan tindakan Hamas ini. Bila tengok kita punya aftermath-nya, memang ramailah orang-orang, budak-budak kecil, ibu-ibu di Palestin, di Gaza khususnya yang jadi mangsa. Perang ni tak ada orang suka, bukan tuan-tuan je lah. Kalau ada tuan-tuan di sini yang, saya tak setuju Ustaz. Bukan tuan lagi seorang je. Satu dunia orang tak suka perang. Siapa yang cakap begini? Allah. Allah sebut dalam Quran. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Aku wajibkan kamu perang. Dan aku tahu perang itu sesuatu yang kamu benci. Tuan sebut.
Aku tahu mu tak suka perang. Apa sebab mu tak suka perang? Perang ini kehilangan. Kita hilang segala-galanya. Rumah, duit, kerjaya, pencen, duit dalam bank, semua hilang. Bisnes, semua hilang. Masa depan, hilang. Tapi apa di hujung ayat Allah Ta'ala sebut? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaupun perang tu kamu tak suka, tapi boleh jadi perkara yang kamu benci baik untuk kamu, dan barangkali perkara yang kamu suka dia tak molek untuk kamu. Aku lebih tahu, demo tak tahu gapo satu. Wallahu ya'lam, aku lagi tahu. Mu tak tahu apa-apa. Di surah Al-Baqarah ayat 206 lah. Jadi kalau tuan-tuan ada yang malam ni berpandangan tegak, oh tak sepatutnya amat melancarkan serangan, you are not alone. Semua orang tak suka. Ada yang suka, kita tak nafi. Bagus kita kena ajar dia sikit. Tapi kesannya kuat, kita tak nafikan. Anak-anak apa semua. Maka disebabkan Israel diserang secara unprecedented begitu, mereka julung-julung kali telah Kabinet Israel meluluskan Declaration of War. Declaration of War maknanya pengisytiharan perang pertama. Isytihar perang ni biasanya perang dia hanya hantar dia punya askar regular saja. Tapi kali ini dia menggerakkan seluruh rakyat dia untuk berlawan. Dan ini adalah perang keempat, perang selepas Yom Kippur. Yom Kippur yang terakhir, dia gunakan seluruh rakyat. Itu Yom Kippur ni perang keempat dan terakhir antara Israel dengan Liga-Liga Arab. Lepas tu Liga Arab ni Syria, Mesir, Jordan, Arab Saudi. Join the club lah. Sekarang ni semua dah join lah semua. Nasib kalah Palestin, mana-mana yang nak hidup. Dulu dia orang satu geng tu dulu. Perang pertama tahun 48 sampai 49. Tapi gencatan senjata. Perang yang kedua tahun 56. Israel surrender. Perang ketiga tahun 67. Itu Israel menang. Perang keempat tahun 73. Masa tu gencatan senjata. Jadi selepas pada tu, ini adalah yang terbaru lah. Dia melancarkan perang secara besar-besaran. Tapi saya nak bawakan satu naratif pada malam ni. Ringkas saja lah. Tadi saya sebutkan, Nabi dulu dia tak perang dengan orang Yahudi. Kalau tuan-tuan kaji sejarah, Nabi tak berapa perang dengan Yahudi. Nabi banyak adakan perjanjian. Dengan Yahudi ni Nabi banyak perjanjian. Kenapa Nabi malas nak berperang dengan Yahudi? Yahudi ni bangsa tak ikut law. Dia dalam peperangan dia tak ikut peraturan Convention Geneva ke apa, dia tak peduli. Dia rasa nak tembak budak, dia tembak. Daripada zaman Nabi pun begitu. Kalau kita tinjau sejarah, di Madinah ada 3 clan family terbesar orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah. Jumlah mereka ketika itu keseluruhannya dianggarkan lebih kurang 4,400 orang di Madinah. Antara 3 golongan ini, kabilah yang paling mempunyai anak buah paling ramai, Yahudi Bani Quraizah. Ada 1,500 orang dalam sebuah kampung. Dan Bani Qainuqa yang terbesar. Bani Quraizah pula ada 1,400 orang. Dan selebihnya itu adalah ahli untuk Bani Nadir. Ada juga kabilah Yahudi yang kecil-kecil lah. Bani Auf, Bani Najjar, Bani Al-Has, Bani Sa'idah, Bani Ju'sam, Bani Auf, Bani Sa'alabah, Bani Jafnah. Banyak ada beberapa yang klan yang kecil-kecil, kampung kecil-kecil. Nabi banyak buat perjanjian. Nabi zaman dia ada 10 perjanjian sekitar Madinah. Dia buat dengan Banu Damrah, Banu Ghifar, Banu Mudlij, Juhannah, Khuza'ah, Muzainah, Aslam dan banyak lagi. Kemudian ada 4 perjanjian yang Nabi buat di timur laut Madinah. Najd, Yamamah, Oman, Hadramaut dengan Bahrain. Dan Nabi ada buat 7 perjanjian di selatan. Iaitu dengan orang Yahudi, orang Kristian, masuklah Jarbah, Azrah, Ailah, Jumatul Jandal. Nabi buat perjanjian, MOU. Kemudian ada 4 perjanjian khas Nabi buat dengan Yahudi. Yahudi Khaybar, Yahudi Fadak, Timak dengan Wadi'ul Qura. Tapi Yahudi ini, dia pula terkenal sebagai bangsa yang suka langgar perjanjian. Sama macam sekarang, lebih kurang je. Janji two-state solution. Negara kita bagi 2. Satu Israel state, satu Palestine state.
Kau punya negara adalah tepi barat dengan Gaza. Kau perintah lagi dua negara. Kau ada duta, kau hantar duk Kuala Lumpur apa kau hantar, tak ada masalah. Tapi nama negara, bumi dipijak milik orang. Nak masuk semayang ada askar, nak ni keluar tu beras. Ni kan negara aku yang kau tak bagi aku gerak. Itu yang jadi bergaduh tu. Dia orang memang bab perjanjiannya dia fail. Yahudi daripada dulu lagi dia suka langgar perjanjian. Lain di mulut, lain di hati. Lain mulut, lain perbuatan. Mulut manis, tapi hatinya bak iblis. Pada dulu lagi begitu. Jadi, Yahudi pertama sekali yang Nabi ambil tindakan, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni Yahudi pertama yang pecah perjanjian. Dia langgar perjanjian. Tahun 624, Nabi titahkan kepung Yahudi Bani Qainuqa. Nabi buat gitu ya. Kepung 15 hari. Tidak buat serangan, kepung. Kita sekat segala bekalan. Beras tak masuk, gula tak masuk, tepung tak masuk, wifi kerat. Semua patut yang patut kerat-kerat. Elektrik potong. Semua biar dia susah 15 hari. Macam dalam perang pun memang itu kerja komando pun. JJK apa semua. Grup gerakan, 69 komando. Dia masuk kawasan musuh, memang dia sabotaj dulu. Tapi musuh luar kalau perang dengan Malaysia, tak payah sekat beras. Potong wifi. Mati orang Malaysia tak ada internet, ngelitik gini. Tu meninggal diri. Dah jalan pakai Waze, tak ada lampu tu. Sesat habis langgar orang nampak semua. Kita memang hidup dengan internet tu kita ni. Kenapa Nabi dia hantar orang sahabat kepung 15 hari? Puncanya, Bani Qainuqa dia menganjing. Menganjing apa bahasa orang Lumpur? Dia sindir. Sindir perli. Dia sindir. Kononnya masa tu Nabi baru lepas menang perang Badar. Dia kutuk ramai-ramai. Dalam kau tak kita tolong perang. Buat MOU. Time perang, orang Islam pergi. Oh, kau semua nyanyi kompang bagi semangat. Pergi lawan tak juga. Bila dah menang, kutuk. Apa yang mereka kutuk? Mereka kata, lah Muhammad. Lawan orang tak sekolah. Boleh. Orang Mekah. No school, you know. Bodoh. Jahil. Lawan orang macam kita, educated, you know. Ada Nobel Prize. Yahudi kan cibik-cibik kan. Lawan orang bodoh. Boleh lah. Cerita tu sampai kepada Nabi. Turun ayat 12 sampai 14. Surah Ali Imran. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyarun. Wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Muhammad, kau jawab sikit pada orang kafir itu. Kamu akan dikalahkan di dunia ini. Dan kamu akan dihimpunkan pada hari kiamat. Dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nabi dah dapat dah cerita ni. Oh, dia dah start kau hajar lah. Dia dah start mengata, dah menang lawan orang bodoh. Boleh lah menang. Disimpan. Okey, tak ada masalah. Ni dah buat janjian ni. Setia bersama membangun negara. Kau mesti, kalau senang atau susah, tak setia, tak pula bagi macam-macam. Kemuncaknya kata ulama, geng-geng Bani Qainuqa, dia cabut kehormatan orang Arab di pasar Bani Qainuqa. Jadi adalah muslimah pergi ke pasar tu, adalah dia mencabut kehormatan. Orang Islam marah, pemuda-pemuda Islam marah, bergaduh. Akhirnya gaduh, tumbuk sampai timbul kematian, terkorban. Jadi Nabi marahlah, kita kan dah berjanji, jangan bergaduh, jangan apa, jangan mencabut kehormatan. Nabi ambil tindakan kepung 15 malam. Yahudi cerdik, dia lantik diplomat dia, wakil dia. Siapa wakil dia untuk berunding dengan Nabi? Tak lain, tak bukan Abdullah bin Ubay, Presiden Munafik Madinah. Dia telah diajak jadi juru runding. Jadi Abdullah bin Ubay pun jumpa dengan Nabi. Ya Rasul, ini Bani Qainuqa ni, dia orang ni orang saya. Nabi tanya, celah mana pula orang kau? Begini ya Rasul, dulu sekutu Puak Khazraj, saya Khazraj. Dia orang sekutu kami. Kami dekat tempat dia 2,000 undi solid di situ. Memang dia yang menyebab kami menang dulu kalau berlawan. Dia kami kena jaga, dia tolonglah. Ihsan lah sikit. Ini banyak tolong saya ni dulu. Dia bantu saya. 400 hasiran wa 300 dira'in. Qad mana'unni minal ahmari wal aswad. Dia bantu saya perang dengan Aus.
300 askar bersenjata, 400 orang tak ada senjata, tolong mempertahankan saya semasa Mu'az. Mu'az ni, pertempuran Mu'az ni pertempuran besar antara Aus dengan Khazraj. Dia perang di satu oasis kepunyaan Yahudi, Bani Quraizah. Jadi Aus ni dibantu oleh Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Arab Badui daripada Muzailah. Puak-puak Khazraj pula bergabung dengan suku Badui Bani Juhainah dan juga Asjaq. Jadi ini pergaduhan politik dulu. Maka Abdullah bin Ubay, dia yakinkan Nabi, ini sekutu saya. Ini saya punya orang yang bantu saya dalam politik saya. Tolonglah ya Rasul, janganlah tu sangat. Okey, Nabi kata tak ada masalah. Cuma sebab pada pandangan Nabi, dia orang ni kurang ajar. Aku dah sabar lama dah. Habis ni lah kacau anak dara orang apa semua. Aku beri masa 3 hari, Bani Qainuqa tinggalkan kota Madinah. Tinggalkan, cari tempat lain. Korang tak sesuai duduk di sini. Kalau begini perangai, tak hormat pada sama perjanjian, baik belah di tempat lain. Jadi Abdullah bin Ubay merayu lagi, janganlah dihalau apa semua. Jadi Nabi tetap bertegas, mereka mesti dikeluarkan. Dan dia kata kalau tak keluar, kita orang rampas, harta semua jatuh kepada orang Muhajirin. Jadi Yahudi pun okeylah, setujulah. Selepas dapat kata dia tu, mereka pun pindah. Yahudi kedua, dia Nabi tak bergaduh tu, dia kepung. Tak bergaduh. Yahudi yang kedua, Bani Nadir. Bani Nadir ni sampai diturunkan ayat Quran. Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dan dialah yang telah menghalau orang kafir yang terdiri daripada ahli kitab dari kampung halaman mereka jolong-jolong kali. Mereka berhimpun hendak berperang dengan Rasulullah. Surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Ayat ni ada berkaitan dengan cerita Yahudi Bani Nadir dihalau daripada Madinah. Pengusiran Bani Nadir ni berlaku disebabkan mereka cuba bunuh Nabi. Itu lain pula. Kau ajar apa buat ni tuan-tuan? Buat MOU tapi nak bunuh Nabi. Cerita dia, Nabi pergi perkampungan Bani Yahudi Bani Nadir untuk minta mereka bayar denda hubung dengan kes Ammar bin Umayyah Ad-Damri yang telah bunuh 2 orang kabilah Bani Kilab. Bani Kilab mengadu, geng Bani Nadir pukul orang kampung dia mati. Jadi Nabi kata, okey, kita minta ganti rugi. Nabi pergi. Bila Nabi pergi, salah seorang pembesar Bani Nadir Yahudi nama Huyai bin Akhtab, dia telah buat rancangan. Dia kata masa Muhammad duduk dekat tepi kursi ni, kita tolak batu besar daripada atas. Biar jatuh atas kepala dia, meninggal dia. Kalau Muhammad meninggal, pilihan raya kita. Jadi boleh kita buat kekuatan baru. Jadi masing-masing setuju. Seorang yang menyanggup nama Amr bin Jahash, juga Yahudi. Dia kata tak apa, saya sanggup buat. Kawan-kawan lain dah warning. Engkau tergamak nak bunuh Muhammad. Dia orang baik, dia tak menganak pada kita. Kata saya mengikut arahan. Arahan adalah arahan. Jadi dia dah standby nak tolak batu ni. Ketika Nabi sampai, Nabi duduk nak berunding, datang malaikat Jibril. Ni Nabi pun ada intelijen dia juga, special brand dia. Special brand Nabi kalau SB Bukit Aman. Sebab Nabi special brand dia Jibril. Jibril mengadu, ya Rasul, ini ada perancangan jahat, atas ada batu, itu orang mau tolak, jatuh atas kepala, mati kita. Jadi balik sajalah. Nabi tak dan amma ba'du, balik. Dapat amaran daripada Jibril. Jadi Nabi pun hantar utusan dia nama Muhammad bin Maslamah, beritahu bahawa mereka tak dibenarkan lagi tinggal Madinah, halau daripada Madinah. Kata apa pasal kami kena halau? Sebab engkau nak bunuh Nabi. Dia orang pula heran, macam mana Muhammad punya intelijen ni cekak betul, dia boleh tahu semua. Maka mereka diberi tempoh 10 hari untuk tinggalkan Madinah. Kalau tak tinggalkan Madinah, hukumnya pancung kepala. Itu kata 2 Nabi bagi. Datang lagi Abdullah bin Ubay. Gangguan. Dia ni PBB sebenarnya. Dia pun ganggu. Dia kata, ya Rasul, jangan halau dulu. Halau ni halau lagi. Asyik menghalau kerja kita ni. Sudah-sudah lah menghalau je. Kata dia orang buat kesalahan. Kita kena ambil tindakan. Abdullah bin Ubay jumpa dengan Yahudi Bani Nadir. Korang semua kena tinggalkan Madinah segera. Tapi jangan risau. Aku ada 2,000 anak buah aku
bersedia bergabung dengan korang semua, Bani Nadir. Jadi kita gabung sekali, kita lawan Muhammad. Jadi Yahudi pun dah jadi confident, we got numbers, convincing and legitimate, Jadi kita lawan je lah Muhammad, boleh bentuk kerajaan baru dah kita ni. Abdullah bin Ubay kata, beres lah, dia ni sikit-sikit halau, sikit-sikit halau. Dulu kena halau, ni kau pun nak kena halau lagi. Habis apa aku tinggal, sekutu aku semua dah tak ada lah. Ini semua bukan cerita tu tuan. Allah rekod dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-11. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, adakah kamu tidak mematikan orang munafik yang telah berjumpa dengan orang kafir yang terdiri dari ahli kitab? Dia mengata, kalau engkau diusir, kami lanukhrijanna ma'akum, kami pun akan keluar bersama kamu. Oh, pujalah. Dia bagi dia punya kata-kata janji manis. Abdullah bin Ubay kata, kalau kau kena halau, aku pun keluar pada dewan beramai-ramai. Kita boikot saja hari ini. Kita pulaukan persilangan hari ini. Contoh. Yahudi naik semangat lah. Perangsang jaminan Abdullah bin Ubay. Tambah pula apa-apa daripada Huyai bin Akhtab ni, dia memang seorang oportunis, nak perlukan sokongan begitu. Jadi kata tak apalah, kita dah ada 2,000 orang-orang Abdullah bin Ubay nak support kita. Muhammad datang, kita buat keras, tak payah pindah. Tentera Islam pun datang ke perkampungan Bani Nadir. Nabi dah tugaskan Abdullah bin Maktum jadi imam di Masjid Nabawi. Ali ditugaskan bawa bendera tentera Islam. Yahudi bila tengok Ali bawa bendera semua dah takut dah. Oh, ini bukan operasi biasa merobohkan gerai punya operasi. Ini operasi perang ni. Masing-masing dah takut. Dan memang menjadi kebiasaan Yahudi, mereka bangsa pengecut. Mereka takkan bertempur secara berdepan. Tak ada sejarah mereka perang di depan. Dia lempar batu. Lempar batu, sembunyi tangan, bom dan sebagainya. Dia tak dapat orang, dia tembak budak kecil. Itu memang style dia. Mereka hanya mampu berkubu dalam kota, melontar batu, panah, berselindung di balik-balik pokok. Dia orang bukan jenis mubarazah fardiyah. Dia Arab, dalam peraturan perang, dia mesti ada mubarazah fardiyah. Mubarazah fardiyah ni maknanya, kita berlawan bertentang mata. Dia tak pernah. Dia bukan bangsa yang berlawan bertentang mata. Dia jenis pukul lagi. Jadi ketika dikepung, Nabi memberi arahan, keluar kamu pada sini. Orang Yahudi tak nak keluar. Sebab dia dah dapat jaminan daripada Abdullah bin Ubay. 2,000 orang nak sokong. Sampai cerah tak datang. Tunggu. Bulan tak timbul. Kabilah Bani Khatfan yang sepatutnya jadi sekutu pun tak datang. Habis. Semua tarik hemrik, tak beri sokongan. Lah benih. Dah rumah ambil dia orang. Nabi kepung 15 hari. Dalam 15 hari tu pun tak datang juga mana-mana sokongan. Akhirnya beras tak ada, apa tak ada, mereka lembik. Yahudi surrender. Allah campakkan dalam hati Yahudi ini perasaan takut, gentar. Mereka letakkan senjata. Dan selebihnya itu jadi sejarah. Mereka pindah keluar. Itu Madinah tak ada Yahudi. Nabi halau semua. Jadi kalau nak menggunakan pendekatan itu boleh. Allahu'alam, lah. Yang sekarang ni bukan original Yahudi, kopi ori dia bukan original. Jadi tak sama macam dulu. Saya bawakan kisah ni untuk menggambarkan masalah ni bukanlah masalah yang baru, yang pernah terjadi sejak pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi cuba untuk nak meminimumkan risiko kematian, korban dan sebagainya. Sebab itu banyak diadakan penyajian ketika itu. Kerana kita berhadapan dengan bangsa yang berbeza cara menghadapi konflik ataupun krisis. Kita mendoakan yang baik-baiklah kepada saudara-saudara kita di sana. Kepada kita yang di Malaysia ni, mungkin ada yang bertanya, ustaz kita ni rasanya menderma sudah, berdoa sudah, kunut nazilah pun buat, demonstrasi di masjid pun tengah hari tadi dah buat. Apa lagi yang kami boleh buat? Dalam konteks di Palestin ni, selain daripada kita memunjuk rasa, kita kena ingat kita boleh buat macam-macam perkara. Antaranya, kepada tuan-tuan yang latar belakang
perundangan undang-undang, peguam-peguam, usahakanlah atau ikhtiarkanlah supaya kita nak seret Israel ni ke mahkamah jenayah antarabangsa. Buatlah apa-apa cara. Kita orang bukan lawyer ni, tak pandai cara nak mengeretnya itu. Ni peguam-peguam di Turki, di Tunisia, Algeria, Maghribi, Libya dan lain-lain negara Islam dah pun sepakat kita nak seret Israel ni ke mahkamah jenayah antarabangsa. Jadi bolehlah kita join sekali. Tak payahlah tuan-tuan sibuk nak nyaman majlis agama Islam lah, nak buat samakan kehakiman mahkamah syariah. Tak ada kerja, banyak kerja lain yang kita boleh buat. Nak buat ni contoh kan kena sampai berlaku kan. Yang kedua, golongan seni di Malaysia, artis-artis, kalau boleh kita buat tempoh berkabung lah sikit. Untuk tempoh terdekat ni, mana nak nyanyi gembira-gembira ni, dulu lah. Konsert bukan kita anti, konsert kita tidaklah malaikat sangat. Jangan macam gembira sangat. Kita unjuk rasa. Kalau boleh persembahan kita pun persembahan yang berkongsi simpati dengan saudara-saudara kita di sana. Ni dia orang ni rumah blackout, tak ada apa benda ni, sial. Berkongsi rasa. Jadi kalau ke Gaza apa hari Ahad ni melompat sangat. Gitu je lah. Kalau ada konsert-konsert rock ke apa, sabar dulu lah, sabar. Unjukkan rasa empati kita. Dan kalau tuan-tuan yang ada medsos, kita di Malaysia akaun medsos banyak. Facebook di Malaysia saja kita ada 23,300,000 akaun. Jadi ramai orang kita. Kita tengok kebelakangan ni, walaupun kuat Islam tapi takut juga ke Yahudi rupanya. Eja Yahudi pun tak berani. YA bubuh bintang bulan, D bubuh harimau. Alah, nak eja Yahudi takut. Nak eja Israel pun takut dalam posting. Nak eja Gaza tak berani, nak mengeja Hamas tak berani. Tanya ngapa ejaan pelik? Nanti kena ban. Bukannya kena tembak, kena ban. Pun takut juga. Eja Gaza, G-O-Z-A-A-A-A. Ngapa eja Gaza? Eja Palestin pun Filistin. Apa yang kau salah eja? Saja Ustaz, kalau eja betul kena ban. Takut juga. Kata rimau, kata berani. Tapi tak apa. Kalau Facebook tak lepas TikTok, sebab dia memang akan ban kalau kita terlampau tu sangat. Jadi kita gunakan blog misalnya. Di alam cyber ada 5 bilion tapak web yang ada, dan 70 jutanya adalah blog. Blog dia tak kacau sangat. Jadi kita di Malaysia ada hampir 500,000 kot bloggers yang masih lagi aktif, tapi dah ramai tak aktif. Buatkan akaun khas dalam blog, masukkan gambar-gambar, maklumat sebenar, kongsikan artikel daripada penulis-penulis barat yang simpati kepada isu Palestin. Ramai wartawan orang putih, ada drama pendek yang dia buat rampas jangan-jangan itu kita kongsikan supaya mengundang sokongan daripada seluruh dunia. Ini antaralah yang kita boleh bantu. Saya kira sekali itulah tuan-tuan, sembang-sembang malam ni terlajak pula masa ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Bantulah saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestin. Kabulkanlah segala keperluan mereka sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.